Okay, Assalamualaikum. So this is the last subchapter for linear algebra. The last chapter and subchapter lah. Okay, diagonalization. So I proceed to question. Terus ke soalan lah. Okay, so consider the matrix A. Okay, A, find the eigenvalues of A and determine whether the matrix is invertible or not. So, saya dah ajar dah step by step macam mana nak cari eigenvalue semua. Nama lain bagi eigenvalue adalah lambda. So, dah ajar dah macam mana nak cari lambda. So, this time saya just bagi jawapan saja. So, lambda for this question is lambda equal to 1, 2 and 3. Okay, 1, 2 dan 3. And determine whether the matrix is invertible or not. So, nak tahu dia invertible untuk case ni, nak tahu dia invertible ke tak, boleh rujuk dekat page pertama pada chapter 6 ni, iaitu dekat introduction tu. Dekat, kalau perasan, kat bawah ni saya dah beritahu, the n by n matrix A is invertible if and only if lambda is not equal to 0. Sekiranya dia bukan sama dengan kosong, maka dia. So, kita tengok. Betul tak dia tak sama dengan kosong? Yes, dia tidak sama dengan kosong. Tapi kalau ada salah satu lambda yang sama dengan kosong, maka dia adalah not invertible. Tapi since kat sini semua tak sama dengan kosong, we can say that matrix A, so bolehlah tulis kat sini. Matrix A is invertible. Why? Since the value of lambda are non-zero. Okay? A. B. Find the eigenvector corresponding to all the eigenvalues of A. So, yang ni pun saya dah ajar macam mana nak cari eigenvector. So, saya just bagi jawapannya lah. So, for lambda equal to 1, dia punya eigenvector dia adalah x1, x2, x3. Kalau dia minta basis, kena buat curly bracket lah. Tapi since yang ni dia minta eigenvector saja, bukan basis of eigenvector, tak perlu curly bracket buat macam ni lah. T 0, 1, 0. Mana T adalah any real number. Okay, for lambda 1. Lepas tu kita ada for lambda sama dengan 2. Eigenvector x1, x2, x3 sama dengan S negatif setengah 1, 1, di mana S subset of real number. 11 lambda sama dengan 3 sama juga eigenvector dia adalah x1, x2, x3 sama dengan W lah. W negatif 1, 1, 1. Di mana W adalah real number. Okay. Okay, question C. Is A diagonalizable? Give reason for your answer. Okay, kat sini saya ada bagi note about diagonalizable. So, how to determine if matrix A is diagonalizable or not? Okay, so ada dua cara.
Okay, untuk tahu definition regular sila rujuk muka surat 118 yang atas sekali, yang tu baca sendirilah. So, saya just bagi tahu macam mana kita nak determine matrix A tu diagonalizable atau tidak. Okay, ada dua keadaan. So, keadaan pertama yang ni lah. Matrix A and by n matrix has eigenvalue, iaitu nilai eigenvalue yang berlainan. Yang ni pula untuk kes di mana lambda atau eigenvalue tu nilainya sama. Okay, so saya tunjukkan yang ni dulu, yang pertama dulu. Is A diagonalizable? Give reason for your answer. Okay, kalau tengok soalan yang ni, kita punya lambda adalah lambda sama dengan 1, 2 dan 3. Okay, lambda sama dengan 1, 2 dan 3. Jadi ini adalah untuk kes. So untuk tahu dia tu diagonalizable ke bukan, kita ada dua kes. Kes yang pertama, yang ni lah. Maksud kita ada kes yang kedua. Kes pertama melibatkan keadaan di mana lambda yang kita dapat tu nilainya berlainan. Seperti ni. 1, 2, 3. Sebab kita ada keadaan di mana lambda yang kita dapat tu double, dua kali. Contohnya 0, 1, 1. Nilai lambda tu 3 tapi 2 daripadanya adalah sama. Yang tu untuk kes yang kedua lah. So, cara cek dia lain sikit. Tapi kalau untuk kes pertama, lambdanya berlainan macam ni, mudah sikit lah. Senang sikit kita nak uruskan. So, since dia nilai dia berlainan, kita boleh cakap lah A is diagonalizable. Okay, diagonalizable. Why? Since A is 3 by 3 matrix. Size matrix A ni adalah 3 darab 3. Maka N has 3 distinct eigenvalue. Bila 3 darab 3 matrik dan dia ada 3 nilai lambda yang berlainan, maka dia adalah diagonalizable. Dengan kata lain, kalau sekiranya lambda kita ada matrik A dan matrik A itu adalah 4 darab 4, kemudian nilai lambda yang kita dapat tu ada 4 nilai yang berlainan. Contohnya 1 lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan keempat-empat nilainya berlainan, maka ini dikira diagonalizable. Okay. Untuk kes 1 dia lah. Okay, so sekarang kita tengok untuk kes 2 diagonalizable. So yang ni saya terpaksa rujuk untuk soalan yang contoh yang lepas. Untuk soalan ni. For example, algebra tepat tu. Okay. Di sini nilai lambda yang kita dapat ialah yang ni, lambda 101. Yang ni lain sikit. Okey, lambda yang kita dapat untuk soalan ni adalah 011. Okey, betul 011. Yes, betul. Ada 3 jenis lambda juga. Okey, 3 jenis lambda. Tetapi 2 daripadanya nilainya adalah sama. Jadi, untuk kes yang ni, kita tak boleh buat macam ni. Kita tak boleh buat macam ni. Kita tak boleh conclude. Cakap, yes, dah kena, tak boleh. Kita kena check cara lain. Okay. Iaitu cara yang kedua ni lah. So, sebelum kita nak check dia tu diagonalizable ke tak, kita kena kenali dulu apa dia algebraic multiplicity dan geometric multiplicity. Inilah pengenalannya. Okay, algebraic and geometric multiplicity. Let A, okay. Algebraic multiplicity of lambda is its multiplicity as a root of characteristic polynomial of A, geometric lambda. Okay, algebraic multiplicity apa dia? Atau saya buat nama pendek dia AM lah. Okay, sebab dia panjang sangat. So, apakah itu AM?
EM adalah lambda tu apa ni? Berapa kali lambda tu disebut? Bilangan lambda tu. Berapa kali? Contohnya macam tadi okay, so apa kata saya bawa semua ni ke atas. Okay, ni semua saya bawa ke atas lah. Tunjukkan soalan yang atas. Okay, so lambda sama dengan kosong, 1, 1. Dua daripadanya adalah sama. So, apakah itu algebraic multiplicity? Algebraic multiplicity saya tulis sebagai AM lah. Senang sebab nama panjang kan. AM, apakah AM? AM adalah lambda tu disebut berapa kali. Contohnya, untuk AM ni, kita ada dua jenis. Satu lambda sama dengan kosong. Satu adalah lambda sama dengan 1. So, AM untuk lambda kosong adalah sama dengan 1. Kenapa dia 1? Sebab sekali saja dia disebut di sini. Untuk lambda sama dengan 1 pula, AM dia berapa? AM dia adalah 2. Kenapa 2? Sebab 2 kali lambda 1 ini disebut ditulis. Okay? Itu adalah AM. Kemudian kita ada geometric multiplicity atau GM. GM pun sama juga. GM terbagi pada 2, iaitu untuk lambda kosong. Okay, untuk lambda sama dengan kosong dan satu lagi untuk lambda 1. GM adalah bilangan eigenvektor untuk lambda kosong. So, lambda kosong. Kita tengok lambda kosong. Eigenvektor untuk lambda kosong. Ada berapa? Ada 1 sahaja. Okey, untuk lambda kosong kita dapat 1 maksudnya 1 je lah. Dimension dia 1 je lah. Jadi kita tulis kat sini. Untuk lambda kosong, GM-nya adalah sama dengan 1. Kemudian kita cek untuk lambda sama dengan 1 pula. Okey, untuk lambda sama dengan 1, yang ni awak pun dah kira. Daripada hari tu punya. Di mana nilai yang kita dapat tu adalah untuk lambda 1, saya tulis kat sini lah. Untuk lambda sama dengan 1 hari tu, eigenvektor untuk lambda 1 hari tu kita dapat 310 dengan negatif 101 kan. Jadi dimension untuk eigenvektor for lambda 1 ada berapa ni? Ada 2. So inilah yang dimaksudkan dengan GM. Jadi untuk lambda sama dengan 1, GM-nya ada 2. Okay. So kalau nak mudah sebenarnya sepatut kita buat jadual lah. Bagi nampak sikit. Okay. Okay, saya tulis kat sini lah. Okay, saya tulis kat sini ya. For lambda sama dengan 1, kosong lah. Kosong. AM dia adalah 1 dan GM dia pun juga adalah 1. So sama kan ni. So maksudnya satisfied. Lepas tu kita check pula untuk lambda sama dengan 1. AM sama dengan 2. Yes. Dan GM untuk lambda 1 pun adalah 2. So sama juga kan. So since nilai ni dengan ni sama, nilai ni dengan ni sama, satisfied, maka dia adalah diagonalizable. Tapi kalau sini 1, tiba-tiba sini jadi 2, dia tak lah. Dia kena ni sama, ni dengan ni pun sama. Macam tu Okay, that's all. Saya akan terangkan yang next. Kenaan dengan nilai P dengan D tu untuk next slide. Okay, that's all.